Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin. Ia membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,506 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Juga menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Daripada jumlah tersebut, 4 adalah kes tempatan, manakala 3 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 932 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 0.8%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan 1 kes masih dalam kategori 5, yang mana memerlukan bantuan mesin pernafasan dan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di unit rawatan intensif. 18 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,317 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 89 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 2.3%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 2 Januari 2022 dan perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak. Sehingga 2 Januari 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan adalah seperti berikut. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurang 1 dos vaksin ialah 94.5%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.3%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 21.6%. Dan pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan ke rumah akan dijalankan minggu ini bagi pesakit-pesakit yang terpilih sahaja yang mengalami kesukaran bergerak atau terlantar di katil. Perkhidmatan rumah ke rumah ini akan dijalankan di beberapa mukim dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang pada tarikh-tarikh berikut. 3 Januari 2022 di Mukim Gadung A, Mukim Gadung B, Mukim Berakas A, Mukim Berakas B dan Mukim Mentiri. 4 Januari di Mukim Batu Apoi, Mukim Bokok, Mukim Bangar, Mukim Amu, Mukim Mentiri, Mukim Lumampas, Mukim Kota Batu dan Mukim Liang. 5 Januari di Mukim Pekan Tutung, Mukim Keriam, Mukim Talisai, Mukim Serasa, Mukim Kilanas, Mukim Berakas A, Mukim Berakas B dan Mukim Liang. 6 Januari di Mukim Talisai, Mukim Pekan Tutung, Mukim Keriam, Mukim Tanjung Maya dan Mukim Berakas B. 8 Januari di Mukim Pekan Tutung, Mukim Keriam, Mukim Tanjung Maya, Mukim Berakas B dan beberapa mukim di kawasan Kampung Air. Pesakit yang memenuhi kriteria bagi perkhidmatan rumah ke rumah ini akan lebih awal dihubungi oleh Kementerian Kesihatan bagi saringan awal dan mereka adalah diminta untuk memberikan nombor kad pengenalan atau pasport serta kad atau nombor BRUHIMS jika ada. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, di antara 26 Disember hingga 31 Disember 2021, alhamdulillah tidak ada mukim mempunyai lebih daripada 40 kes. Di mana 12 mukim atau 30.8% mempunyai jumlah kes di antara 1 ke 40 kes dan 27 mukim 69.2% mempunyai kes sifar. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan sidang media situasi terkini COVID-19 akan diadakan 3 kali seminggu sahaja, iaitu pada setiap hari Isnin, Rabu dan Sabtu.
turut dikongsikan dasar pelawat dan pendamping di hospital-hospital kerajaan yang dikemas kini baru-baru ini yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan pelawat, pesakit dan semua petugas hospital dari pendedahan kepada risiko penularan wabak COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada orang ramai bahawa melawat hanya dibenarkan bagi pesakit-pesakit yang kritikal atau nazak dan tidak dibenarkan bagi pesakit-pesakit lain pada masa ini. Sehubungan dengan itu adalah dipohonkan kepada semua pelawat yang ingin melawat para pesakit dalam keadaan kritikal atau nazak untuk mematuhi semua arahan yang diberikan oleh petugas-petugas ketika berada di hospital. Di sini kementerian ini ingin menjelaskan dengan lebih lanjut serta menegaskan bahawa jumlah orang yang dibenarkan untuk melawat para pesakit yang dalam kritikal atau nazak di unit rawatan rapi atau unit rawatan jantung atau di wad-wad ialah 2 orang ahli keluarga terdekat sahaja pada satu-satu masa. Sijil ujian ART perlu ditunjukkan kepada petugas-petugas hospital sebelum memasuki ICU, CCU atau wad semasa melawat pesakit yang dalam keadaan kritikal atau nazak. Walau bagaimanapun, seorang peneman adalah dibenarkan bagi mana pesakit mengikut garis panduan yang dikuatkuasakan pada masa sekarang. Pada sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan setelah meneliti akan impak penularan wabak COVID-19 terhadap ekonomi termasuk dalam mendukung Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan mengenai pembukaan semula beberapa aktiviti perniagaan. Pembukaan semula aktiviti gerai-gerai jualan semasa program Bandar Kuchria akan bermula pada hari Ahad 6 Jamadil Akhir 1443 bersamaan 9 Januari 2022. Lokasi berjaja ialah di kawasan letak kereta Jalan Bendahara, iaitu berhadapan dengan Muzium Alat Kebasaran Diraja. Pembukaan semula tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong yang telah ditutup sejak 12 Ogos 2021 disebabkan oleh penularan gelombang kedua COVID-19 akan diadakan semula seperti biasa pada setiap hari Khamis dan hari Ahad, bermula pada hari Khamis 3 Jamadil Akhir 1443 bersamaan 6 Januari 2022. Tamu mingguan tersebut akan beroperasi pada kadar kapasiti dan bilangan petak dan berjaja seperti biasa. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga mengingatkan para penjaja dan pelanggan untuk mematuhi garis panduan fasa awal endemik bagi pasar dan gerai terbuka dalam rangka kerja pemulihan COVID-19 yang berkuat kuasa pada masa ini. Satu hanya penjaja yang berdaftar dengan Jabatan Bendaran Bandar Seri Begawan dan Jabatan Bendaran Tutong dibenarkan berjaja di petak berjaja yang ditetapkan. Kedua, penjaja dimastikan untuk menjalani ujian COVID-19 Antigen Rapid Test atau ART sebelum dibenarkan masuk dan mengikuti aktiviti berjaja. Keputusan negatif bagi ujian ART hendaklah ditunjukkan kepada Kekitangan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dan Jabatan Bandaran Tutong yang bertugas di laluan masuk. Ketiga, penjaja yang telah melengkapkan 2 dos vaksin dan mempunyai kod warna BruHealth hijau dan kuning dibenarkan berjaja. Keempat, individu yang sudah divaksinasi dan individu yang belum divaksinasi adalah dibenarkan hadir. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan hadir dengan syarat ditemani oleh orang dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi mereka. Kelima, dikehendaki untuk mengimbas kod QR melalui aplikasi BruHealth. Dan keenam,
memakai sungkup muka atau face mask pada setiap masa. Untuk maklumat lanjut mengenai pembukaan semula aktiviti gerai-gerai jualan semasa program Bandar Kuchria, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan di talian 877 8770. Manakala bagi pembukaan semula tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan tamu Tutong, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Bandaran Tutong di talian 422 1009 atau 8282 965. Sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka peringkat pertama fasa awal endemik bermula kemarin bagi semua pelajar tahun 10 hingga tahun 13 yang telah lengkap divaksinasi. Para pelajar perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP serta garis panduan yang ditetapkan serta menjalani ujian saringan antigen rapid test ART setiap seminggu sekali bagi memastikan mereka dalam keadaan sihat di samping pemakaian sungkup muka, mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa menjaga kebersihan. Pihak sekolah akan terus memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran sebanyak 5 kali dalam seminggu dapat dilaksanakan dengan teratur. Sebelum memasuki kelas, para pelajar dikehendaki memeriksa suhu badan dan mengimbas kod QR. Hanya pelajar yang mempunyai kod warna hijau dan kuning sahaja dibenarkan masuk. Ujian ATES yang dilakukan oleh pelajar dibuat dengan betul. Setelah selesai, para pelajar akan diarahkan untuk mengisi nama, nombor kad pintar dan preha bagi keputusan AT tersebut. Seterusnya, keputusan AT tersebut akan dimuat naik oleh sendiri oleh pelajar sebagai rekod dan urusan maktab seterusnya. Di Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait pula, 135 pelajar tahun 10 dan 11 juga memulakan sesi persekolahan. Mereka juga dikehendaki mengikuti SOP yang disediakan sebelum memulakan pembelajaran. Pelajar-pelajar akan berdiri di tempat preventive measures untuk menjalankan screening test untuk mengambil suhu badan, sanitize tangan atau mencuci tangan di kawasan yang disediakan. Dan pelajar-pelajar dimestikan untuk memakai sungkup muka sepanjang masa kecuali apabila waktu rehat untuk mereka makan dan minum sementara. Semasa tinjauan ke pusat tingkatan 6 Tutong, 122 penuntut tingkatan 6 atas juga mula kembali ke sekolah. Pada awal persekolahan ini, beberapa persediaan telah disusun dan dirancang bagi pelajar berkenaan dengan menjalani ujian ART. Pelajar yang menunjukkan keputusan ujian ART negatif akan dibenarkan beredar ke kelas masing-masing. Manakala jika ditakdirkan ada pelajar yang menunjukkan keputusan positif atau invalid akan beredar ke bilik pengisangan untuk tindakan seterusnya pihak sekolah dan juga ibu bapa. Di daerah tempurung, penuntut tahun 10 dan 11 yang memulakan persekolahan perlu membuat ujian ART serta mematuhi SOP yang ditetapkan bagi menjamin kesihatan setiap pelajar. Pengurusan sekolah juga mengambil langkah keselamatan dengan mengelak perhimpunan besar, menghadkan jumlah pelajar dan mengamalkan kebersihan di dalam dan luar sekolah. Pelajar dan juga guru-guru dapat melakukan pengajaran dan juga pembelajaran secara bersemuka. SOP seperti biasa yang disarankan oleh MOH, memakai mask and then menjaga penjarakan, menjaga kebersihan diri dan seterusnya. Aktiviti-aktiviti secara pembelajaran adalah terhad, jadinya diharap pengajaran akan berlaku dengan baiklah.
Sementara itu, sesi persekolahan bagi sekolah-sekolah agama Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama juga bermula kemarin. Pelaksanaan pembukaan sesi persekolahan tersebut dijalankan secara bertahap. 204 pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah memulakan sesi persekolahan. Mereka perlu menjalani pemeriksaan suhu badan dan antigen rapid test ART dengan mematuhi penjarakan fizikal. Sesi persekolahan bagi peringkat pertama pada fasa awal endemik dibukakan kepada siswa dan siswi diploma aliyah kiraat serta pelajar tahun 10 dan 11 bagi peringkat menengah. Kami telah membuka 10 kaunter untuk pelajar-pelajar. Ini dibuat supaya tidak ada berlaku crowded nanti. Dan salah satu daripada cara kami lagi kan supaya pelaksanaan itu lebih yang bersistematik. Kami telah memberi video cara penggunaan ART itu kepada pelajar-pelajar dan indung bapa pelajar. Dan mengenai dengan permakanan juga, kami telah membuat satu tempat itu yang khusus untuk pelajar dirang bermakanan secara packing supaya tidak berlaku crowded. Manakala 79 pelajar perempuan tahun 10 dan 11 memulakan sesi persekolahan di bangunan kondominium Ong Sumping, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Sementara bagi pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar lain adalah melalui kaedah dalam talian atau secara home learning pack. Dari kelas nanti dari 15 ke 7. Tapi yang penting adalah kamu ikut kajian matur supaya kamu dapat HAP kan dan bagian akademik yang akan cakap dengan pulang. Tapi tadi Sementara itu, 633 pelajar dari tahun 10 dan 11 Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah berbaris bagi pemeriksaan suhu badan. Ujian antigen rapid test dijalankan bagi 100 pelajar dalam satu masa bagi mengelakkan keramaian dalam Dewan Serbaguna. Ujian antigen rapid test bagi para pelajar akan diadakan setiap 2 minggu sekali. Mengenai pembelajaran harian di sekolah ni, jadi pihak sekolah telah mengaturkan jadual bagi memastikan pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lancar, manakala peranan bagi guru-guru subjek ataupun guru kelas akan memastikan penuntut-penuntut itu di dalam kelas 1 dalam keadaan sihat. Perkhidmatan pendermaan darah di Pusat Promosi Kesihatan ditamatkan bermula kemarin. Orang ramai yang berhasrat untuk menderma darah boleh berkunjung ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha atau tabung-tabung darah di Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait dan Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong. Waktu-waktu beroperasi bagi perkhidmatan pendermaan darah adalah dari hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari 8 pagi hingga 11.30 pagi. Sementara di sebelah petang dari 1.30 hingga 4 petang. Manakala tabung darah Hospital Suri Sri Begawan Belait dibuka pada sebelah pagi dari 8 pagi hingga 11.30 pagi dan sebelah petang dari 1.45 petang hingga 3.30 petang. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan kepada penganjur kempen derma darah, Pusat Pendermaan Darah membukakan tempahan bagi mengadakan kempen derma darah bagi sesi bulan Januari 2022. Khamis 6 Januari di Kompleks An-Najat dari 10 pagi hingga 2 petang, sementara di Stadium Hassanah Bolkiah Ibu Pejabat Polis Gadong dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 6001 atau 6002 atau WhatsApp 737-5745 atau email ke bloodbank
@moh.gov.bn dan ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.repas.